Dosa hari raya yang sering dilakukan manusia tetapi tak perasan. Hari Raya Aidilfitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam untuk diraikan dengan kegembiraan dan rasa syukur. Namun, dalam waktu kita berhari raya masih terdapat golongan yang sangat mengambil mudah dengan hari mulia ini. Hari tersebut kadang-kadang dianggap sebagai hari yang bebas dalam melakukan apa sahaja, selain hari yang terlepas dari ikatan agama. Sesungguhnya, walaupun Aidilfitri adalah hari kemenangan, itu tidak bermakna kita boleh melakukan pelbagai perkara. Berikut merupakan beberapa larangan ringkas yang sewajarnya dielakkan semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri. Nombor 1. Kebebasan pada Hari Raya. Kebanyakan orang menganggap Hari Raya sebagai lesen untuk mereka bebas bercampur gaul, iaitu semasa mengunjungi dan dikunjungi oleh sahabat handai yang berbeza jantina. Selain itu, pada Hari Raya juga banyak didapati rumah-rumah dihiasi dengan alunan muzik dan rancangan filem yang melalaikan. Nombor 2. Pergaulan dan sentuhan. Dalam sambutan Hari Raya, terdapat golongan yang bukan mahram juga berjabat tangan. Hal ini berlaku terutamanya ketika berziarah ke rumah jiran dan rakan-rakan. Kadang-kadang hal ini tidak disedari kerana anggapan bahawa saudara mara halal untuk bersalam. Namun begitu, saudara mara juga tetap ada batasan tertentu dan setiap umat Islam mestilah merujuk semula siapakah golongan yang boleh bersalam dan sebaliknya. Nombor 3. Tidak menutup aurat. Aurat adalah hal yang sangat perlu dititik beratkan, terutamanya ketika berkumpul beramai-ramai pada musim perayaan. Contohnya ketika berkumpul di kampung, terdapat ipar duai yang tidak menjaga aurat antara satu sama lain. Selain itu, hal ini juga boleh terjadi ketika tidur secara terbuka di ruang tamu tanpa menutup aurat, sehingga membolehkan abang ipar atau adik ipar lelaki melihat aurat yang terdedah sama ada sengaja ataupun sebaliknya. Semua itu sangat perlu dijaga dan ditelitikan. Nombor 4. Berhias dengan berlebihan. Adalah dilarang apabila kaum wanita memakai wangian dan solekan secara berlebih-lebihan, namun semua ini sangat banyak berlaku ketika tibanya musim perayaan. Banyak yang menjadikan hari raya sebagai alasan untuk lebih bergaya dan berhias lebih dari kebiasaan. Oleh itu, sebelum keluar dari rumah dan beraya, pastikan kaum wanita tidak berhias dengan solekan yang berlebih-lebihan. Nombor 5. Berpakaian tidak sopan. Pakaian adalah suatu yang sangat dipentingkan ketika hari raya, namun elakkanlah mengenakan pakaian yang mendedahkan aurat, terutamanya golongan wanita, seperti saiz baju yang sempit, nipis, jarang, terlalu menarik, singkat dan sebagainya. Berpakaian sopanlah untuk bertandang ke khalayak ramai. Jangan jadikan hari raya sebagai hari yang bergaya tetapi tidak menepati syariat yang ditetapkan. Nombor 6. Menziarahi kubur. Pada pandangan sesetengah ulama, berkumpul beramai-ramai di kubur dan membaca surah Yasin adalah dilarang. Selain itu, larangan ini disebut jelas di dalam mazhab Syafi'i yang dihurai oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, malah bersandar kepadanya juga dilarang. Selain itu, perbuatan yang menjadikan awal pagi dua hari raya sebagai hari menziarahi kubur juga adalah perbuatan yang tidak tepat dengan maksud dan syiar hari raya yang sepatutnya dizahirkan dengan keseronokan dan kegembiraan. Perbuatan menziarahi kubur yang diajar oleh Nabi Muhammad adalah untuk mengingati mati dan memberi keinsafan, bukan hanya mengingati ibu bapa atau keluarga yang telah meninggal dunia pada waktu dan musim tertentu sahaja. Nombor 7. Meninggalkan solat wajib. Kadang-kadang dalam kesibukan beraya, menyambut tetamu, dan bertandang ke rumah orang lain untuk beraya, menjadikan kita tertinggal solat 5 waktu. Oleh itu, sentiasa ingatkan diri dan ahli keluarga agar sentiasa menjaga dan memastikan waktu solat bagi mengelakkan diri dari telalai. Jangan jadikan alasan berhari raya untuk kita meninggalkan solat. Bukankah hari raya adalah hari untuk kita bersyukur, jadi tidak tepat untuk tidak bersolat? Nombor 8.
Tidak ambil iktibar Ramadan. Paling dikesalkan adalah terdapat dalam golongan umat Islam yang kembali melakukan kesalahan yang hanya ditinggalkan di bulan Ramadan, malah diniatkan untuk disambung selepas Ramadan berakhir. Contohnya, ada yang menangguhkan pergaduhan di bulan Ramadan, dan menyambung pergaduhan kembali selepas itu. Selain itu, Syawal juga dijadikan bulan untuk mendekati perbuatan haram. Waktu inilah anak-anak muda keluar beraya dengan pasangan masing-masing yang masih belum halal. Hal itu sebenarnya mesti dielakkan. Nombor 9. Pembaziran. Pada musim perayaan juga, berlakunya banyaknya pembaziran iaitu dari segi kewangan, masa dan sebagainya. Kebanyakan pembaziran berlaku lantaran persiapan perayaan seperti makanan, pakaian, dan peralatan seperti perabot baru dan sebagainya. Walaupun Aidilfitri adalah hari untuk diraikan oleh umat Islam dengan gembira dan seronok, namun semua itu bukanlah kewajipan. Pakailah pakaian cantik yang dimiliki, namun tidak semestinya mahal dan baharu. Makanlah makanan dengan kemampuan kita, bukan untuk berlebih-lebihan. Amalan membazir hanya mengurangkan pahala sedia ada kita tanpa apa-apa kebaikan pun. Nombor 10. Abaikan kesihatan. Pengambilan makanan secara tidak terkawal boleh meningkatkan berat badan secara mendadak, menyumbang kepada risiko penyakit kronik. Sambutan Hari Raya dengan pelbagai hidangan makanan bagaikan satu kemestian bagi majoriti umat Islam di negara ini. Juadah seperti lemang, rendang, ketupat, lontong, kuah kacang dan beraneka jenis kuih yang lazimnya hanya dinikmati ketika hari raya, seringkali menjadi tumpuan dan pilihan utama untuk menjamu selera. Pendek kata, hari raya lah peluang untuk menikmati apa sahaja makanan, lebih-lebih lagi apabila bertandang ke rumah saudara mara yang menyajikan pelbagai jenis juadah. Ketibaan Syawal setahun sekali juga seringkali dijadikan alasan untuk kebanyakan masyarakat makan sesuka hati, sehingga ada kalanya mengabaikan kesihatan dan memudaratkan diri. Seorang pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia (UPM), Profesor Madya Dr. Ahmad Faizal Abdul Raziz berkata meskipun hari raya disambut meriah dengan pelbagai juadah, ia bukanlah tiket untuk mengabaikan amalan pemakanan sihat. Tidak boleh tidak menjadi tradisi untuk menghidangkan aneka juadah pada hari raya. Namun begitu, kita perlu bijak memilih dan sentiasa mengamalkan pemakanan sihat pada setiap masa demi menjaga kesihatan diri. Pengambilan makanan secara tidak terkawal boleh meningkatkan berat badan secara mendadak, bahkan menyumbang kepada risiko penyakit kronik. Justeru, amalan pengambilan diet dan makanan sihat perlu dititik beratkan kerana ia akan membantu mengekalkan tahap kesihatan yang baik, katanya kepada Bernama. Mengulas lanjut, Ahmad Faizal berkata antara perkara yang perlu diberi perhatian termasuk pengambilan makanan mengikut saiz hidangan atau dalam kuantiti yang kecil dan memilih makanan yang rendah kalori seperti buah-buahan serta makanan yang kurang minyak, lemak dan santan. Masyarakat juga perlu memilih makanan yang tinggi serat bagi mengelakkan sembelit, menghadkan pengambilan makanan yang manis dan berlemak seperti dodol serta makanan yang tinggi kandungan garam seperti kerepek. Selain itu, buah-buahan perlu dijadikan sebagai pencuci mulut dan memperbanyakkan minum air kosong berbanding minuman berperisa karbonat atau minuman lain yang manis kerana ia turut menyumbang kepada masalah kesihatan, jelasnya. Peranan tuan rumah. Ahmad Faizal turut berkata hari raya juga adalah ujian kepada mereka yang menghidapi penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi kerana perlu berdepan dengan cabaran menu makanan yang pelbagai. Golongan itu, kata beliau, perlu berdisiplin dan mengawal diri demi kesihatan mereka. Menurut beliau, sikap segelintir golongan itu yang bersikap acuh tidak acuh bahkan melanggar pantang akan memakan diri sendiri kerana berkemungkinan berdepan masalah kesihatan yang lebih buruk. Golongan ini perlu berhati-hati dalam memilih makanan. Sebagai contoh, mereka yang menghidap kencing manis atau darah tinggi wajib mengawal pengambilan gula dan makanan berlemak serta tinggi kandungan garam, katanya. Tuan rumah juga perlu memainkan peranan dalam memastikan juadah yang dihidangkan kepada tetamu berada dalam lingkungan menu sihat. Ahmad Faizal turut mencadangkan beberapa perkara termasuk menyediakan air kosong kepada tetamu setiap kali waktu makan. Beliau pada masa sama berkata makanan juga perlu dihidangkan dalam saiz yang kecil dengan menggunakan pinggan dan mangkuk yang lebih kecil, serta mengasingkan gula apabila menghidangkan minuman seperti kopi atau teh.
Selain menu sayuran seperti salad bersama hidangan utama ketika makan, tuan rumah juga boleh menghidangkan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Hidangan seperti jeruk, asam dan gula-gula perlu dielakkan kepada tetamu, katanya sambil menambah pilihan makanan seperti sup adalah lebih baik berbanding yang bersantan kerana ia mengandungi lemak dan kolesterol yang tinggi. Elak makan berlebihan. Tips bagi mengelak masyarakat makan berlebihan ketika meraikan Lebaran, beliau berkata menghimpunkan 5 kumpulan makanan dalam menu diet seharian adalah antara yang perlu dilakukan. Kumpulan makanan itu terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Sekali lagi, buah-buahan dan sayur-sayuran penting dan tidak boleh diabaikan. Menghadkan pengambilan kalori sebanyak 500 kalori sahaja untuk setiap waktu makan utama dan 5 gram atau 1 sudu teh gula sahaja untuk minuman manis serta bersenam 3 hingga 5 kali seminggu juga perlu diamalkan. Ahmad Faizal pada masa sama turut berkongsi saranan pengambilan kalori yang sesuai untuk peringkat umur termasuk lelaki dan wanita dewasa berdasarkan Panduan Diet Malaysia, 2010. Menurut beliau, berdasarkan saranan itu, kalori yang sesuai bagi golongan dewasa yang berumur 18 hingga 59 tahun yang mengamalkan cara hidup sedentari adalah 2,000 kalori sehari bagi lelaki dan 1,500 kalori sehari bagi wanita. Mengawal selera makan semasa hari raya tidak mudah, tetapi boleh dilakukan jika anda betul-betul berdisiplin.